Betul. Jadi saya pun kadang-kadang satu benda yang saya agak keliru tentang satu percanggahan. Saya sebutkan awal tadi satu naratif apabila pihak kerajaan ataupun pihak SPRM itu sendiri menyanggah yang mengatakan ini hanya satu permainan politik seumpama dia. Tapi yang membangkitkan asal isu ni adalah pada Disember tahun lepas, di mana salah seorang ahli Badan Penasihat Suruhanjaya Cegah Rasuah, iaitu Profesor Edmund Terence Gomez, memberikan email kepada pengerusi iaitu Tan Sri Abu Zahar Ujang untuk dibawa menyiasat hal ini. Abu Zahar Tan Sri Abu Zahar. Tan Sri Abu Zahar Ujang. Tapi lepas sebulan tidak apa-apa yang dilakukan. Jadi adakah dia orang politik? Dan itu tak mungkin kan. Jadi saya pun agak keliru nak meletakkan isu yang besar ini. Dia besar pada negara, bagi saya besar. Tapi seolah-olah macam pihak lain pula bersuara. Itulah satu beban. Saya nampak. Saya tak nampak adanya agenda politik, kerana orang yang menimbulkan kes ini pada asalnya nombor satu bukan ahli politik, nombor dua dia buat email dalaman. Ya, betul. Dia buat di email dalaman. Maknanya dengan tindakan dia itu kita dah nampak tindakan dia ada kejujuran, ada ikhlas. Dia tak terus buat PC. Benda dia tak terdedah kepada awam. Hanya sehingga tak ada tindakan. Dan dia letak jawatan. Dia letak jawatan. Dia tak ada tindakan, dia letak jawatan. Pasal dia tak nak terlibat dengan satu agensi yang mana kononnya memerangi rasuah, tetapi tak mengambil berat, tak pandang serius tentang isu-isu yang boleh menimbulkan persoalan terhadap integritinya. Sebenarnya kalau Tan Sri Abu Zahar ambil tindakan, jawab email dia, ambil tindakan siasat dalaman, diam-diam je. Mungkin dia pun puas hati. Kan? Tapi tak buat apa-apa. Kan? So kalau dia ada agenda politik, dia tak buat begini. Cara dia terus buat PC, terus dia dedahkan, biar kecoh habis satu dunia, barulah dia lepas tu dia tak payah letak jawatan, dia jadi hero. Tapi ni tak. Dia buat dengan cara yang baik, dia hantar email dalaman, tapi awak tak bertindak. Itulah. Dia jadi satu perang, orang kata dindong, orang cakap. Dia kata dia dah ambil tindakan pada 24 bila tahun lepas lah. Tapi yang letak jawatan ni, Profesor Edmund Terence tak puas hati juga. Umpama seolah dia kata dia bagi email, jadi tak ada tindakan, tapi tindakan tak diberitahu pada beliau. Yang keduanya, tiba-tiba SPRM balas balik, katanya email tu dia hanya minta untuk diadakan mesyuarat. Dan dibalas balik oleh pemberi email, katanya termasuk dengan lampiran-lampiran diberikan, termasuk dengan nama. Nampak macam bodoh sangatlah ini Profesor Edmund Terence Gomez ni. Kalau dia buat email, dia ajak mesyuarat, tapi tak ada agenda. Mesyuarat nak minum kopi. Itulah tu. Dan dia tak logik lah. Tak logik, dan dia harap mungkin rakyat percaya agaknya cerita macam tu. Tak juga, saya rasa rakyat pun dah mula sangsi dengan apa yang tapi yalah, ada juga yang timbulkan, dia kata setakat ni SPRM tak ada nampak beri kelonggaran terhadap kes Najib dan sebagainya. Tu satu cerita lain. Tapi sekarang ni yang penting untuk SPRM untuk kembali dilihat sebagai institusi yang berintegriti, dia mesti menunjukkan satu standard ataupun satu piawaian atas dirinya yang tinggi. Iaitu semua pegawai-pegawai atasannya, khususnya dia punya pengurusi, mesti disahkan bebas daripada kes-kes rasuah. Itu je. Kalau timbul je, kena buktikan sebaliknya. Timbul je, buktikan sebaliknya. Bukan susah nak bukti. Itulah tu. Kalau tak ada kes, kan? Itulah dia. Tapi dengan memberi jawapan adik saya guna akaun saya, itu tak menyelesaikan masalah. Itu menambah lagi banyak lagi persoalan dia. Mana pula ada orang puas hati. Itu tu je heran. Dia macam, tapi dia orang kata yang lembu kenyang ataupun ular sawa yang kenyang, dia senang puas hati. Itulah. Dulu pernah puas hati pasal isu 1MDB. Tapi terbukti apa yang dia puas hati itu salah. Dia macam SPRM macam pepatah Melayu sebut apa dia Wabi, kalau Wabi ingat, harapkan pagar ke pegar, burung pegar, burung pegar makan padi. Jadi itulah nampak kita harap SPRM tidak begitu. Okey. Tapi yang pentingnya cara dia bertindak atas dakwaan ini menimbulkan masalah. Sepatutnya dia kata ada dakwaan ini, kita siasat, dan kalau dia bersalah kita akan pecat.
Habis itu. Kan? Ataupun kita akan ambil tindakan. Kalau didapati bersalah, kita akan ambil tindakan. Habis itu. Betul. Mungkin pada 2015 ke 2016 ke dia memang dia ada duit daripada sumber-sumber yang sah, kita pun tak tahu. Kan? Beli saham tu. Pasal pada ketika itu saya pun tak tahu dia penjawat awam ke, dia apa ke, saya tak tahu. Saya tak tahu. Tu kena check lah. Pada lagi. Tahun itu apa dia punya jawatan dia? Mana dia dapat duit untuk nak beli saham yang banyak itu? Ataupun orang beri dia saham ke? Mana tahu? Dia tak beli, orang beri atas sebab dia orang baik. Okey. Aku tak tahu. Tapi tunjuklah macam mana awak dapat itu kan? Selesaikan isunya. Tak payahlah ini politik lah, agenda lah, inilah itulah. Sedangkan hakikat pemilikan saham atas akaunnya tak dinafikan dan memang adalah satu fakta. Buktikan lah. Dapat dari mana? Allah alam. Jadi itulah bila kita jadi kerajaan dulu, memang kita ada penentangan ataupun resistance to change untuk penentangan terhadap reform dan perubahan. Kerana sebahagian daripada kaki tangan kerajaan civil service ni pun dah biasa. Dia masalah bila kita nak bawa satu perubahan itu, maka kita dapati ada resistance tu, ada penentangan, dia sengaja dilengah-lengahkan dan sebagainya supaya reform-reform itu tak dapat dilaksanakan. Ini yang dulu digunakan istilah deep state oleh salah seorang yang lompat lah. Yang lompat juga. Ini dia kata apa ni? Daulah terpendam. Daulah terpendam. Iaitu sistem lama, pegawai-pegawai dah biasa dengan sistem lama, dia nak pertahankan sistem lama itu kerana dapat mendatangkan keuntungan kepada dirinya. Maka bila kita nak buat perubahan, dia halang. Sebagai contohlah, tender terbuka. Dia orang suka tender dirunding. Bila runding, boleh runding lah. Banyaklah yang boleh dirundingkan. Banyak yang boleh dirundingkan. Bila buat tender terbuka, maka semua orang buat tender, bagi harga dan sebagainya, nak runding macam mana? Ini yang jadi masalah. Tapi ada juga cara-cara dulu bila dalam saya sebagai Menteri Wilayah, kecoh juga dalam DBKL. Walaupun tender terbuka, tapi cara dia buat penilaian tender tu pun ada juga cara dia. Ada juga cara nak. Ni yang masalah dia. Lepas tu bila kita nak pergi nak tengok, tak boleh. Dia nak jaga jangan tak ada campur tangan politik. Pasal dia nak tentukan dia tangan-tangan dia je yang terlibat. Yang orang yang dah biasa. Inilah di antara masalah yang kita akan hadapi bila kita dah menang pilihan raya sekalipun, kita nak bawa reform, nak bawa perubahan, nak bawa pembaharuan, nak bersihkan sistem, kita akan hadapi penentangan. Itulah tu yang keadaan dia lah. Berpuluh tahun sebab dalam satu sistem budaya yang terpalit dengan banyak hal-hal rasuah memang susah nak dibuang ni. Tapi benda ni perlu dilakukan. Dan ini adalah untuk menentukan bahawa negara kita akan maju dan akan selamat. Cuma budaya kat Malaysia ni, hal macam ni kadang-kadang kita pun faham dia sekejap dia panas lepas tu hilang. Atau budaya tak apa bagi setengah orang kan. Jadi sepatutnya dan seharusnya kalau sekiranya meletakkan orang politik untuk menentang segala ini, salah satu. Tapi kalau kita boleh lihat masa banjir itu, rakyat tolong rakyat sendiri. Kan? Apalah kiranya kalau hal rasuah ini rakyat sendiri boleh bangkit untuk menentang. Tapi yang masalahnya bila rasuah ni dia tak berlaku secara terbuka. Hanya orang yang di dalam sistem tu yang dapat lihat. Dan orang yang dalam sistem tu, di situlah ketuanya adalah, di antaranya adalah yang pemimpin politik, dia pun melihat. So dia boleh perbetulkan. Tapi apa yang berlaku sebelum ini, bila ketua politik tu yang memulakan, anak buah dia pun pandang, anak buah dia pun bagilah kami sikit, sama-sama share. Akhirnya ketua politik ni lantik anak buah dia, kamu pergi runding dengan kontraktor itu, kamu pergi runding dengan kontraktor itu, lalu semua sama-sama terlibat. Ni yang masalah dia. So ni yang dia katakan yang pepatah Cina tu, kepala ikan tu mula busuk daripada kepala. Begitulah juga. Tapi bila kita dah nak ubah, nak bawa perubahan itu, kita kat atas kita dah nampak kat bawah tu dah benda berlaku, kita nak ubah ada. Bukan semudah itulah, tapi perlu dilakukan. So rakyat jelata kadang-kadang dia tak nampak. Pasal benda ni semua berlaku di dalam, secara dalaman bukan.